الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin kurnia Allah jadikan kita berada di sini di rumah Allah ini ataupun panggilnya masjid asal daripada perkataan sajadah. Jadi sajadah ni apa tuan? Sajadah ni maksudnya sujud. Sujud kan? Kalau dipanggil masjid, bila diletakkan mim di depannya maka dipanggil tempat. Maksudnya dekat situ adalah tempat sujud. Itulah maksudnya masjid. Maksudnya masjid maksud tempat sujud. Sama-sama kita mengabdikan diri kita ataupun dipanggil ta'abbudi, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam payungan malaikat, sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Dihormati Tuan Pengerusi masjid serta ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada malam ini untuk kali yang keduanya saya jejak di masjid ni, Tuan Haji. Kali pertama ni saya sudah solat asar di sini, lama dah. Tak lama pun tahun lebih lah. Kan kena scan lagi masa tu kan. Tadi ni kali kedua lah, walaupun saya tidak jauh Sarawak ni dan saya tinggal di Taman Satria kan, tak jauh pun. Kita dalam satu daerah. Tapi alhamdulillah dapatlah kita jumpa pada malam ini bagi menantikan kuliah siapa tadi? YB. Kuliah YB Suhaimi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, siapa pun tuan-tuan yang datang untuk menyampaikan kuliah ataupun menyampaikan tazkirah pada malam ini bukanlah dikira sebagai kuliah sangat, tapi dipanggil tazkirah, peringatan kan. Dia panggil peringatan. Fadilat dia sama tuan-tuan. Tuan-tuan duduk Ustaz Suhaimi ke, tuan-tuan duduk depan ni Ustaz Kazim ke, tuan-tuan duduk depan ni Syekh ke, fadilat dia tuan-tuan duduk di masjid beriktikaf sama je pahala dia. Kan? Sama. Perbezaan ilmu itu biasa. Mana nak sama dia tu syekh, mana dia tu maulana, mana nak sama dengan ustaz-ustaz biasa, tak sama. Tapi fadilat dari sudut fadilat, kalau dia nak kata ilmu lebih tu, syaitan banyak ilmu dah. Ilmu banyak.
Jadi tak guna kita nak bangga dengan banyak ilmu, kan? Memanglah penting, ilmu ni penting. Syaitan itu ilmu ni lebih banyak. Sebab tu waktu dia tahu macam mana nak sesatkan, nak menyalahkan kita punya ibadat. Memang betul lah, kalau dikatakan ilmu ini, antara ilmu dapat membezakan mana hak, mana yang batil, kan? Dan satu kewajipan untuk kita menuntut ilmu. Di sebalik ilmu mesti kita kena amal. Sebab tu Allah sebut di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, macam mana tuan bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi kita biasa ni orang masjid mesti hafal ni surah Al-Mulk ni. Tak adalah sampai 2 muka surat setengah, kan? 1 muka surat pun okey lah. Ni ayat kedua seperti ni, kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, Pak ramai hafal, kan? Siapa yang tak hafal nanti daftar kafar, daftar kafar nanti, kan? Dan masuk kelas hafazan. Okey, jadi itu basic lah. Ilmu maksud dialah menciptakan adanya alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang mati dan hidup, dia berluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kamu siapakah yang paling baik amalannya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita melakukan amalan ini, kita melakukan ibadat mesti berdasarkan ilmu. Jadi nak cerita tadi apa tuan-tuan, ilmu ni memang penting, kan? Ilmu ni memang penting. Jadi bila kata ilmu penting, jangan sekadar ilmu, mesti kita kena beramal dengan ilmu tersebut. Sekian sahaja tuan-tuan, iklan ataupun mukadimah, mukadimah pada malam ini. Pada malam ini yang berbakikan 20 minit saja lagi ni, yang berbaki 20 minit ni, saya ingin nak kata terjemahan lebihnya tidaklah, tetapi saya bacakan saja yang petikan daripada kitab ini, yang dia punya petikan ini. Kerana kitab saya tunjuk dengan Tuan Haji tadi lain kuliah saya di Masjid Mambau. Masjid Mambau ada minggu yang pertama dan minggu yang keempat di Masjid Mambau, dalam 40 hadis peringatan kubur dan kematian, kan? Tapi bahkan tadi saya pergi di asrama tu, kan? Saya ni ada persalinan anak yatim 6 tahun kami tinggal di Taman Satria, dan baru setahun ni kami tinggal di kampung pantai Batu Tujuh, kan? Di Batu Tujuh, di persalinan anak yatim tersebut. Tadi petang tadi saya di asrama, dan bawalah kitab tu dah letak di atas meja, kan? Dan letak di atas meja, tapi terlupa. Jadi kita sahurlah kitab ni. Biasa pun saya pakai kuliah nanti dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh, Ziarah ke Alam Barzakh, dalam tajuk himpitan kubur bagi setiap orang. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang bermaksud, dari bumi lah kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya lah, dari tanah lah kami ciptakan kamu, dan ke dalam tanah juga kami akan mengembalikan kamu, dan daripada tanahnya kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Himpitan kubur bagi setiap orang, tuan-tuan. Kita ni orang akan rasa himpitan kubur. Tak ada terlepas, seorang pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Bagi orang beriman, himpitan kubur ini benar-benar berlaku. Hatta sekalipun anak Rasulullah SAW pun juga merasakan himpitan kubur. Jadi banyak muhasabah diri tuan, jangan sonok sangat. Dan lepak-lepaklah kat kedai kopi, kan? Tapi jangan sampai dia punya masa lepak tu sampai macam tak ada waktu akhirat pula, kan? Dah maghrib masih lagi dekat kedai kopi, kan? Kadang-kadang nak kata lebih pun kita bukan baik sangat, tapi sekurang-kurangnya kita mencari jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bersama Nabi SAW, kami pernah mendatangi satu jenazah. Ketika sampai di kubur, beliau duduk di tepi kubur dan berkali-kali memandang ke dalamnya. Huzaifah dengan Rasulullah.
Dia tinggal duduk di kubur, kemudian dia datang ke kubur, lalu memandang ke dalam kubur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Huzaifah, di dalamnya ada seorang mukmin yang sedang dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan anggota tubuhnya, sementara pada kubur orang kafir pula penuh dengan api neraka." Jadi tuan-tuan, kubur orang mukmin pun Rasulullah beritahu sedang dihimpit. Orang mukmin tuan-tuan, yang jaga solatnya, yang jaga dunia ibadatnya, yang menjaga tata tertib dalam ibadahnya, orang mukmin. Maka Rasulullah kata apa? Wahai Huzaifah, di dalam kubur ini ada di dalam kubur seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan anggota tubuhnya, sementara pada kubur orang kafir penuh dengan api neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Tuan, bagaimanalah kubur kita nanti kan? Zahirnya kita nampak kubur tak ada apa-apa, tak adalah kita nampak keluar api, tak pernah mungkin orang ahli kubur dah 10 tahun gali kubur, tak pernah dah mungkin tak nampak pula keluar ke kan. Tapi hakikatnya tuan-tuan, di dalam kubur dia ada himpitan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan juga Baihaqi. Itu ke kubur bagi orang mukmin, orang Islam. Tapi bagi orang kafir, kata Rasulullah SAW, penuh dengan api neraka. Bukan api neraka yang sebenar, belum lagi. Api neraka yang sebenar nanti selepas mizan, nanti selepas sirat. Itu api neraka yang sebenar. Ini sebahagian daripada kawah-kawah neraka, sebahagian saja, belum betul-betul lagi kan. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Jika ada seorang yang boleh selamat dari himpitan itu, sudah tentulah Sa'ad bin Mu'az di antaranya yang akan selamat. Jika ada, kata Aisyah ni, kalaulah ada siapa yang selamat daripada himpitan kubur ini, maka sudah tentulah Sa'ad bin Mu'az di antaranya yang akan selamat. Kenapa disebut Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan? Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Nabi yang Rasulullah sentiasa bersama dengannya dalam peperangan kan? Dalam peperangan, selepas peperangan, Sa'ad bin Mu'az sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Sehingga kan banyak cadangan-cadangan di antara Sayyidina Mu'az, Sayyidina sahabat ini, Sa'ad bin Mu'az ini Rasulullah terima. Yang paling besar, kisah paling besar selepas satu peperangan, maka Rasulullah bermusyawarah dengan Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad, apa kita nak buat dengan kita punya tawanan ni kan? Apa kita nak buat? Maka Sa'ad kata, kita lepaskan yang kita ambil satu pengampungan ni, ada isteri dan anak ni kita lepaskan, tapi anggota tentera ini kita bunuh mereka. Maka Rasulullah terima dia punya cadangan tersebut. Ini Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni sangat kematiannya tuan, dia dimandikan oleh para malaikat kan, para malaikat. Ini Sa'ad bin Mu'az ni. Sebab ada tempat kapan sebab tu Aisyah beritahu, kalau ada lah orang yang terlepas daripada siksa kubur, Sa'ad bin Mu'az lah yang akan terlepas daripada siksaan himpitan kubur tadi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Jarir dan Baihaqi. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah disebutkan, ketika Sa'ad bin Mu'az dikebumikan, ingat tuan nama Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az. Ketika Sa'ad bin Mu'az dikebumikan, Rasulullah SAW bertasbih dan diikuti oleh para sahabat beberapa saat. Nampak tuan? Jangan kata orang dah mati ni tak payahlah, tak ada apa-apa dah amalan untuk dia. Jangan nak jadi wahabi benar kan? Rasulullah bertasbih diniatkan kepada orang yang mati ni. Siapa tuan? Ketika Sa'ad bin Mu'az dikebumikan, Sa'ad bin Mu'az ni Rasulullah kebumikan dia, Rasulullah bertasbih dan diikuti oleh para sahabat beberapa saat. Lalu Rasulullah pun bertakbir. Nampak tuan-tuan, tasbih subhanallah, nak kebumikan jenazah ni, subhanallah. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kubur ketika yang berada di situ bertasbih dan bertakbir ikut Rasulullah kan.
ada manfaatnya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kan, apa manfaatnya. Kemudian bertakbir juga diikuti oleh sahabat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau bertasbih? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya kubur sahabatku ini telah dihimpit, lalu dengan tasbih tadi Allah melapangkannya. Faham tuan-tuan? Dihimpit, kubur tadi sedang dihimpit, dengan tasbih, dengan takbir tadi, maka Allah lapangkan kubur tersebut. Banyak tuan-tuan dalil ni tuan-tuan, orang yang dah mati orang yang dah mati ni mengharapkan bacaan Al-Quran, mengharapkan kebaikan untuk daripada orang yang hidup. Antaranya tuan-tuan, salah satu yang lainnya, ini salah satu dalil, boleh kita buat tahlil, baca Yasin untuk arwah, kan? Tuan-tuan minta maaf lah kalau ada bertentangan dengan ustaz mengajar dekat sini ke kan, tak ada tahlil Yasin arwah, minta maaf, itu pendapat dia. Tapi saya berpegang kepada Jabatan Mufti punya pendapat dan pandangan kaum daripada ijma' daripada Jabatan Mufti membenarkan bacaan Yasin dan tahlil. Sini ada buat tadi malam Jumaat? Tak ada. Alhamdulillah. Takut-takut pula kan, ada orang pula kuliah langsung tak ada buat kan. Maknanya tak adalah saya cakap ni umum ni. Saya cakap umum, kalau di Perlis majoriti dah tak boleh lah. Siapa imam yang buat tahlil, buat wirid ataupun buat Yasin malam Jumaat, dia tak larang tuan-tuan, tapi dipecat imam tu kan. Di Perlis lah, di Negeri 9, alhamdulillah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, hadis ni pun ada. Rasulullah ziarah ke kuburan Baqi', Rasulullah beri salam, Assalamualaikum ya ahlil Baqi', ghafarallahu ta'ala wa lana minkum. Hadis itu menyebut Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu wahai kuburan ahli Baqi'. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kamu dan dosa kami. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka kan dah mati, kenapa perlu beri salam? Maka baginda Nabi SAW menjawab, sesungguhnya mereka yang mati mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Salam itu kan doa tuan-tuan, kan? Salam itu doa. Tapi bagi salam betul-betul lah Assalamualaikum. Jangan macam Yahudi bagi salam ke Aisyah tuan, kan? Assalamualaikum, dia bagi salam main. Celaka kata kamu, bunyi macam Assalamualaikum. Sebab tu bahasa Arab ni sensitif. Tuan-tuan baca doa betul-betul, baca Quran betul-betul kan. Yang mana huruf qaf bunyikan huruf qaf, mana huruf kaf bunyikan huruf kaf. Kalau tak, ubahlah makna. Baca doa, Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ata'atik. Kan? Kalau sebenarnya Allahumma ya muqallibal qulub, huruf qaf betul kan? Muqallibal qulub. Tapi dia baca doa tu sebab tak tengok mushaf, dia pakai pendengaran. Oh, imam tu biasa baca doa tu kan, biasa baca doa tu. Jadi dia membaca Allahumma ya muqallibal qulub. Apa maksud beza antara kaf dengan qaf? Kan? Qulub tu hati-hati kami. Wahai Allah yang menterbalikkan hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati-hati kami ini ala dinik, di atas agamamu. Tapi dia baca kaf, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah menterbalikkan anjing, tsabbit qulubana, tetapkanlah anjing kami ala dinik, di atas agamamu. Kita nak doa diri kita ke doa anjing ni? Kan sebab tu dia bagi tahu apa tadi, sensitifnya bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, nak baca doa, tengok mushaf betul-betul, hafal, jangan sekadar mendengar. Rabbana la tuzigh qulubana, dibaca. Wahai Tuhan, wahai Allah, jangan kau memesongkan hati-hati kami. Tapi dibaca qaf tadi tu huruf kaf. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Allah, jangan engkau memesongkan anjing-anjing kami. Nampak tu kan? Sebab tu tuan-tuan, perkataan Allahumma itu pun ada 3 makna tuan-tuan. Perkataan Allahumma, baca doa kan lanjut, Allahumma barik lana. Allahumma tu yang pertama. Allahumma, Allah apa? Kalau diwakafkan Allahumma, Allah itu 2. Allah diwakaf.
Contoh baca doa, dia ni nak dapat doa apa, lepas tu nak baca Allahumma barik lana. Dia ingat doa makan kan. Allah, dia waqaf. Huma, maksudnya Allah dua orang lelaki. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Allahumma dengung ada sabdunya tuan-tuan. Barulah betul, wahai Allah, ya Allah. Maksudnya Allahumma ya muqallibal qulub. Ada bila Allahumma itu ada sabdu. Jadi tuan-tuan hati-hati kalau baca doa laju kan. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina, Allahumma. Jadi Allah apa, Allah apa, kan? Hati-hati tuan-tuan, sebab dia sensitiflah. Dalam amalan kita yang biasa kita buat pun, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, dipanjangkan bar. Allah itu gendang, Allah itu muzik. Maksud dia Akbar dipanjangkan alif tu. Allah itu gendang. Lebih tepat maksudnya gendang, ataupun muzik pun boleh, tapi lebih tepat gendang. Allahu Akbar. Matikan betul-betul tuan. Matikan dia betul-betul. Okay? Atau ikrar lah. Mungkin tak penting semua tuan pun dah banyak menuntut lagi tahu kan. Ini sekadar peringatan tuan. Jadi berbalik kepada tadi, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa bagi salam kepada orang yang mati? Maka Rasulullah kata, mereka orang yang mati ni mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Boleh tuan-tuan, betul tuan-tuan. Lalu dekat kubur yang tengah bersembang-sembang dengan anak isteri, stop dulu. Stop dulu. Untuk apa? Beri salam. Susah mana assalamualaikum ya dia ghafarallah, panjang mana assalamualaikum ya ahli kubur, boleh juga tuan. Salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli kubur. Rasulullah sebut dekat ahli baqi kerana Rasulullah ketika itu berada di perkuburan di kubur baqi. Jadi kita kalau farz haid, assalamualaikum ya ahli kubur farz haid. Sebutlah apa yang nak sebut kan. Tak sebut pun tak apa, sebut pun boleh kan. Boleh. Yang penting beri salam tuan. Beri salam sebab mereka mengharapkan. Itu antara dalil yang kedua lah. Banyak lagi dalil tuan, nanti tuan tengok kalau ada jumpa depan ni. Untuk kita yang hidup ni, beri pahala, beri kebaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam ni tak banyak, sebut tak banyak tuan. Kalau dalam adab mufrad, dalam mufrad kita ada mufrad tu. Saya mengajar di persajagaan di anak-anak belajar tentang adab. Belajar tentang adab ni, itu lagi banyak dalil dia. Banyak lagi dalil berkaitan dengan seorang dia tentang adab dengan ibu bapa. Walaupun ibu bapa dah meninggal, ada lagi adab anak dia masih hidup ni, kena bagi lagi pahala kebaikan kepada ibu bapa. Jangan anggap dah meninggal habis lah kan. Dah habis. Jangan. Banyak lagi amalan yang boleh menyambungkan pahala kepada kedua ibu dan bapa dalam adab mufrad. Sambung tuan. Nampak tadi Rasulullah masukkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz dalam kubur sambil bertasbih, sambil bertakbir. Hadis riwayat Hakim, Tirmizi, Tabrani dan juga Baihaqi. Hadis yang sanad sahih. Lepas hasil daripada tasbih dan takbir tadi, maka Allah melapangkan kubur Sa'ad bin Mu'adz tadi. Sementara dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahawa Rasulullah SAW menungguikan Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian bila duduk di tepi kuburnya seraya mengucapkan, jika adalah seseorang yang boleh selamat daripada hintaan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'adz lah di antaranya akan selamat. Kalau ada Rasulullah duduk lepas mengumikan Sa'ad tadi, maka Rasulullah duduk ibarat macam talqin. Talqin. Mana talqin Rasulullah tak buat. Ada banyak tuan hadis Rasulullah lepas mengumikan orang mati, maka Rasulullah berpesan kepada sahabat yang datang tu, ini adalah iktibar kita, ambillah. Pendeklah talqin tu. Tapi hakikatnya sama je macam kita sekarang baca talqin itu pun untuk nak tambah keimanan. Sebab tu kalau ada talqin sadar juga terdengar ni kan. Tapi ada orang tu dia tak heran tu sambil berasap tu kan, orang talqin tu berasap.
Dia tak heran mati dah kan, macam mana kan, dah mati. Dia tak heran pasal ni, kadang talqin ni. Lepas tu talqin adab dia sejam. Sebenarnya talqin tu majlis ilmu, walaupun dia 10 minit. Sebab apa sahaja percakapan yang mendatangkan keimanan, menambahkan keimanan, dikira sebagai ilmu, majlis ilmu. Dan jadi tak boleh bercakap, tak boleh berkata-kata. Contoh nak isap rokok, bukan kata boleh, tapi diri sendiri nak isapkan, pergi yang jauh, jangan duduk dekat sebelah area orang yang nak dengar talqin tadi sambil isap rokok, main handphone, dengar muzik dan sebagainya. Ada tu kan? Ada. Tapi jangan, kalau boleh jangan diamalkan. Maka tadi Abdullah bin Abbas disebutkan bahawa Rasulullah ketika mengumumkan Sa'ad bin Mu'adz tadi, kemudian Rasulullah duduk di tepi kuburnya seraya mengucapkan, ini talqinnya, jika ada seseorang yang selamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'adz lah di antara yang akan selamat. Hadis ini riwayat Tirmizi, Tabarani dan juga Baihaqi, ada juga Al-Hakim. Dituturkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah SAW mengucap bersabda, inilah orang yang dituju oleh Arash. Ini tuan-tuan, kematian Sa'ad bin Mu'adz ni hebat tuan-tuan. Arash bergegar kematian ini. Ada tuan-tuan, antara sahabat yang lain, perbuatan sahabat itu Allah tegur Rasulullah direct, Allah beri petanda kepada Rasulullah direct. Punya hebat dan sahabat tu, antaranya tuan Abdullah bin Maktum. Tuan-tuan pernah dengar nama Abdullah bin Maktum? Dia ni siapa? Siapa jawab betul, minta dia dengan pengurusi tu. Minta nanti dia pergi makan dekat kedai krill baru dia, seafood guys tu kan. Mahal kan. Anak-anak jagaan saya ni, dia kata setahun sekali saya beli kotak mahal kan. Ustaz, dia ingin nak makan ketam, makan udang dia kata kan. Udang pun boleh pun 3 bulan 4 bulan sekali kan. Tapi bolehlah kata ringgit ni rezeki anak-anak ni ada kan. Bawa lah pergi makan 20 orang 20 orang pergi makan, bawa staff sekali, semua dalam 25 orang. Baru ni baru 2 RM3 kan. Dia memang satu rasa sedap, yang kedua rasa dingin, yang ketiga rasa nak bayar tu. Itu paling terasa tu. Itu lama terasa tu, termonong kejap. Itu paling terasa. Makan 30 orang, bawa staff lagi kan, makan 30 orang yang makan, itu betul-betul terasa. So sekejap tu, sedap dia kejap je kan. Terasa tu kan. Macam mana kan, orang dingin kan. Balik pada tadi, Abdullah bin Maktum tadi, dia adalah tukang azan zaman Rasulullah di Madinah. Zaman Rasulullah di Madinah, dia dilantik sebagai muazzin yang kedua lah. Dalam subuh, sejam awal, 1 jam sebelum masuk waktu subuh, dia dilantik sebagai muazzin untuk azan. Masuk waktu subuh, Bilal azan, Bilal bin Rabah. Dia ni tuan-tuan pernah jumpa dengan Rasulullah, nak tanya satu soalan agama. Rasulullah ketepikan dia, bukan sebab sombong. Rasulullah Maha Suci Allah. Rasulullah ni tidak sombong, tapi bukan senang Rasulullah nak dapat berjumpa dengan golongan pembesar. Bukan senang tuan-tuan. Orang Arab ni perangai dia ditaat kepada pemimpinnya. Kalau pembesar ketika itu masuk Islam, ramailah ketika itu akan masuk Islam. Maka Rasulullah sedang berdakwah cerita agama dengan pembesar tadi. Jadi saat tadi sahabat dia Abdullah bin Maktum jumpa dengan Rasulullah, tanya soal agama. Maka Rasulullah nanti aku tengah cakap dengan pembesar nanti. Sekejap tuan-tuan, malaikat datang. Jibril AS menegur Rasulullah, sesungguhnya perbuatan tadi Allah tak suka. Allah tak suka kerana telah mengenabikan seorang yang buta. Kan, dia telah tegur seorang sahabat perbuatan yang dibuat. Sebab itu dalam Quran dia ada surah berpaling, bermasam muka. Abasa wa tawalla anda aku a'madu, bermasam muka. Jadi tuan-tuan, antara sahabat yang lain, perbuatan yang Rasulullah ditegur secara direct tuan-tuan, isteri Rasulullah. Siapa antara isteri Rasulullah yang Rasulullah pernah ceraikan dia?
Sebab apa tuan? Sebab dia punya cemburu tu terlampau. Cemburu buta tu tak bagus juga kan. Cemburu. Siapa tuan? Ada tuan? Isteri Rasulullah semua cemburu kan. Memang cemburu perempuan kan. Sama lah. Rasulullah kata, aku ni lebih cemburu daripada dia. Lebih cemburu daripada dia, sahabat tadi tu, kata Rasulullah. Tapi isteri Rasulullah seorang ni, Rasulullah ceraikan dia sebab dia punya cemburu tu yang teramat. Yang teramat. Siapa tuan-tuan? Sayyidatina siapa? Siapa tadi? Sayyidatina Hafsah. Ini isteri Rasulullah yang Rasulullah pernah ceraikan dia karena sifat cemburunya. Tapi tuan-tuan, sekejap je Rasulullah ceraikan Hafsah ni, malaikat Jibril datang sekejap, tentu datang. Allah tidak setuju dengan perbuatan kau ini. Allah tidak suka. Allah suruh kau kembali, rujuk dia kembali. Sebab tu ada dia. Perbuatan Rasulullah ni ada hukum kan. Ada hukum. Dekat situ lah ada hukum rujuk kan. Dah buat cerai kan, ada rujuk, tak payah nikah semula, dia kena rujuk dan sebagainya lah kan. Jadi Rasulullah rujuk semula dengan Hafsah, dengan Sayyidatina Hafsah, isteri Rasulullah yang cemburunya kuat. Okay? Jadi sebab tuan, ada perbuatan sahabat ini yang Allah pandang, Allah ambil berat. Jadi sahabat ni, Sa'ad bin Mu'az ni, dia punya kematian ni, tuan-tuan dengar, inilah orang yang dituju oleh arasy Allah, dan pintu-pintu langit terbuka baginya. Telah disaksikan oleh 70,000 malaikat bahawa dia telah dihimpit, namun kemudian dia telah dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan menambahkan, bergeraknya arasy Allah untuk Mu'az tersebut kerana rasa bahagia terhadap rohnya. Arasy tu bergegarnya arasy sebab tambah seronok kerana Sa'ad bin Mu'az meninggal, sebab nak berjumpa dengan roh orang mukmin ni lah. Kan kita mati nanti, lepas roh kita berpisah, kita dengar macam mudah kan, tapi susah kan, sakit. Sebab tu ya Rasulullah ajarkan kita doa kan? Doa. Memang sakit tu akan kita hadap. Nak mati ni sakit, kita akan hadap juga. Dan kita akan hadap. Tapi doa Rasulullah suruh kita baca setiap hari agar dapatlah kurang sedikit punya sakit tersebut kan. Makan ubat tahan sakit, kan sakit juga, dan makan ubat tahan sakit lagi. Tapi bila makan ubat ada kurang sikit, sakit tu ada, dapat kurangkan sikit gitu tuan kan. Doa dia yang biasa kita baca, Allahumma khtim lana bi husnin khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Baca itu betul tuan. Ramai baca doa ni salah. Allahumma khtim lana bi husnin khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Semua ha dia balun tuan. Tak kena, dia punya makna tak kena. Salah. Huruf kha tuan. Allahumma khtim lana. Dengung. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Huruf kha semua tuan. Jangan dia melanggar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina, semua ha kan, tak kena. Wala takhtim, takhtim ni pengakhiran. Kalau tahta yang di atas, makna dia lain, tak sama kan. Baca doa betul-betul. Jadi sakit, nak pisah roh dengan jasad ni sakit. Kata guru saya dulu, kuku kita ni kan, nak pisahkan dengan isi ni. Cuba tarik, cuba pisahkan, tapi tak adalah cuba kan. Tapi nak ibarat ni, sakit ni nak pisahkan ni. Sebab roh masuk dalam badan kita bukannya ketika kita umur dan lepas lahir. Ketika kita umur 4 bulan di dalam perut ibu, roh dia dah dibawa oleh malaikat. Malaikat tanya kepada Allah, wahai Allah, si fulan ni nak bawa ke tak? Bawa. Malaikat tanya, wahai Allah, lelaki ke perempuan? Kan? Allah dah bagi arahan, lelaki, bawa dah roh tersebut jadilah lelaki. Dah masuk dah dalam jasad kita ni ketika kita umur 4 bulan.
roh dah masuk sampai dah umur 60, 70, 80 kan. Jadi mati ni dia tak kira umur sebenarnya kan. Nampak saya ni muda lagi kan, tuan-tuan haji dah umur 70, tengok macam ustaz ni macam lama lagi hidup ni kan. Boleh tentu tuan kan, boleh tentu lagi. Tapi kalau boleh biarlah tuan pergi dulu. Saya nak baik sikit kan, saya nak kecil-kecil lagi kan. Tuan pengurusi pun biar nak baik sikit lah, nak kafar satu lagi kan. Siapa yang dah cucu ni tak apalah, boleh aku je lah maknanya mati ni tak ada pilihan tak ada pilihan. Tengok buah kelapa cantik tu kan, muda lagi kan. Tapi tengok dah gugur kan, buah rambutan tengok elok lagi, muda lagi, tapi dah jatuh. Nampak kan? Tak tentu kan, tak tentu umur dia kan. Tapi macam biasa saya beritahu tadi, mudah-mudahan saya panjangkan sikit umur insyaAllah. Dan riwayat Ibn Umar, dia banyak cerita tentang ni tuan. Sa'ad bin Mu'adz ni kita ambil yang saya baca ada tentang anak Rasulullah pula. Anak Rasulullah. Tadi ni semua saya baca ni semuanya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi ni. Anas bin Malik pernah bercerita kan, Anas bin Malik sahabat Nabi yang terlampau muda. Dia muda sangat ketika dia berkhidmat. Dia telah diwakafkan oleh maknya, wahai Rasulullah, ambillah anak aku ni, buatlah aku sahaja untuk dia khidmat kepada engkau. Ini Anas bin Malik ni. Punya hebat Anas bin Malik ni. Rasulullah tanya dengan dia, wahai Anas, kau minta apa dengan aku? Minta yang apa aku akan tunaikan. Kan kita lah pada dapat dengan MB kan, dapat dengan MB bisa minta apa-apa pun tanah mesti punya kan. Tanah kekurang 2-3 ekar mesti nak punya kan itu ni. Tapi Anas bin Malik ni, dia minta dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak 2 permintaan. Satu, aku nak hidup di syurga bersama dengan kau. Yang keduanya, aku nak kau doakan aku murahkan rezeki, berpanjangan, punya zuriat yang soleh, membiak. Banyak juga permintaan dia kan. Tapi itulah dia minta, tak ada dia minta harta kan. Anas bin Malik pernah menceritakan, Anas bin Malik ini pernah menceritakan, Zainab binti Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Lalu kami berangkat bersama beliau menghantarkannya. Kami melihat baginda sangat berduka, sangat sedih. Anak sangat berduka, sedih. Baginda lalu duduk di kubur sejenak dengan mengarahkan pandangannya ke langit. Pandang ke langit. Setelah itu baginda turun ke lubang kubur. Aku melihat kesedihan baginda semakin bertambah. Pandang ke langit, kemudian Rasulullah masuk ke dalam kubur balik, masuk ke dalam lahat, masuk dalam kubur. Sahabat Anas bin Malik tadi nampak kesedihan baginda semakin bertambah. Beberapa waktu kemudian baginda keluar dan kulihat kesedihannya sudah berkurang. Tadi di masa kubur nampak Rasulullah sedih ini bertambah. Selepas beberapa saat kemudian Rasulullah keluar dalam keadaan sudah berkurangan sedihnya. Bahkan baginda pun tersenyum. Kami pun menanyakan hal itu. Baginda SAW menjawab, aku tadi ingat akan kesempitan kubur, himpitannya dan kelemahan diri Zainab. Rasulullah kata tadi, himpitan kubur berlaku pada anakku Zainab tadi. Mungkin ada kesalahan yang dia buat. Rasulullah beritahu mungkin ada kesalahan yang dia buat ketika di dunia dulu. Hal itu semua membuatkan sangat aku terbeban memikirkannya. Macam kita lah kena fikir kan, macam mana lah dulu arwah ni tak solat, ada arwah ni sekian. Kadang kita mikir dengan harapan diampunkan dosa. Maka Rasulullah pun begitu. Ketika Sayyidatina Zainab dihimpit, mendapat himpitan kubur, maka Rasulullah terfikir sejenak, apa yang masa hidup dia anak aku buat ni. Maka Rasulullah berfikir sejenak. Hal itu sungguh membuatkan sangat aku terbeban memikirkannya. Kemudian aku berdoa kepada Allah. Nampak tuan-tuan, diajar berdoa. Jangan kita fikir sangat. Memanglah kita kematian, kalau kematian orang tu dulu tak pernah langsung wali solat, semayang tak pernah langsung kan, itu tak pun fikirkan sangat. Tak payah, ikut apa yang diajar Nabi SAW. Hal itu sungguh aku sangat terbeban memikirkannya. Kemudian aku berdoa kepada Allah agar dia meringankannya. Lalu Allah pun mengabulkannya. Nampak tuan-tuan, doa penting. Jangan tuan-tuan takut nak doakan untuk orang yang mati ni kan.
Takutlah ustaz tu kata tak boleh, dah tak ada dah, terputus dah amalan dia. Tak ada tuan-tuan kan? Jangan, doakan. Ini yang berlaku kepada Sayyidatina Zainab yang Rasulullah buat, dihimpit dengan himpitan kubur, maka Rasulullah berdoa untuk dia diringankan. Kemudian hasil berdoa tadi, dia diringankan himpitan dan Allah mengkabulkannya. Tetapi dia tetap mendapat himpitan dengan satu himpitan. Dapat juga himpitan dengan satu himpitan. Satu himpitan yang didengar oleh semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali manusia dan jin. Nampak tuan-tuan, sakitnya, diri pun sakit, dihimpit saat dihimpit di dalam kubur. Semua penduduk di langit dan di bumi, kata Rasulullah ni, semua dengar, kecuali manusia dan jin. Manusia tak dengar tuan, jin tak dengar. Hadis riwayat Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Saya tutup dengan satu hadis ni. Boleh dengar satu lagi hadis. Al-Hasan dituturkan bahawa ketika ni tentang anak Nabi, hadis tentang anak Rasulullah. Rasulullah pun berdoa, dan Rasulullah pun berdoa, mendoakan untuk anaknya. Ada lagi kaitan dengan anak Rasulullah lagi. Last ni diceritakan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah meriwayatkan ketika Rasulullah SAW menguburkan puterinya Ruqayyah. Banyak tuan-tuan, ramai tuan-tuan anak Rasulullah meninggal. Antara yang lain Ibrahim, anak Rasulullah meninggal. Anak Rasulullah ni ramai, tapi yang Allah panjang umurnya sedikit dia, Fatimah. Ketika Rasulullah SAW menguburkan puterinya Ruqayyah, baginda duduk di sisi kuburnya. Mula-mula wajah baginda kelihatan sangat sedih, namun kemudian kelihatan gembira. Para sahabat bertanya mengenai hal itu. Kemudian Rasulullah memberikan jawapan, yang aku ingat akan kelemahan puteriku dan seksaan kubur. Lalu aku berdoa kepada Allah sehingga dia meringankannya. Demi Allah, demi Allah telah dihimpitkan satu himpitan yang didengar oleh apa yang ada di antara langit dan di bumi. Nampak Rasulullah memikirkan apa anak aku buat dulu masa hidup dia ni, kena himpitan. Rasulullah memikir, tapi Rasulullah berdoa. Maka Allah memakbulkan doa tadi, sehingga diringankannya. Demi Allah telah dihimpit satu himpitan yang didengar oleh apa yang ada di langit dan di bumi. Hadis riwayat Sa'id ibn Mansur di dalam Fi Ad-Dunya. Hadis tuan sebagai kesimpulannya, untuk pada malam ini kita kena bersedia tuan, bila sahaja mati ini akan hadir, akan tiba dalam diri kita. Tak tahulah bagaimana keadaan kita nanti, saat mana kita meninggal dunia, kita tak tahu tuan. Kita mengharapkan kita punya ahli waris, iaitu anak kita. Didiklah tuan, tanamlah wasiat, berilah wasiat kepada anak kita untuk membantu kita saat kita nak mati nanti tuan. Mak saya meninggal 2016 dalam kereta. Saya bawa dia pergi hospital. Inilah saya tutup ya. Saya bawa dia pergi hospital STJ. Masa tu dalam kereta, dalam rumah, saya bawa masuk dalam kereta. Boleh berborak lagi. Adik, mama haus nak air, mama susah nafas kan. Jadi saya kata dengan saya, nanti sekali tak ada air, bawa mama pergi hospital. Saya kata dia bawa. Dalam tu mak saya kata susah nafas dia, sakit. Dia kata sakit ni normal tuan, biasa, memang sakit nak mati ni. Sebab tu sakau dia tak gunakan perkataan marid ni sakit bin orang yang tuan, marid ni maksudnya sakit. Tapi Allah gunakan perkataan sakarat ni sakit yang tak dapat dia cakap. Memang sakit Jadi memang susah nafas ni. Tapi kita ni dalam keadaan kita dalam keadaan kelam kabut ni, bawa kita mak dalam keadaan nazak. Saya tak terfikir nazak pun. Saya fikir mungkin insat lah kan. Tapi tuan, dengan ilmu je kan, kita cakap mungkin kasar kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya. Mama
Cina, India kalau sakit kan dia tak sebut Allah, dia kata sakit. Kita ni Islam, mama sebutlah Allah. Mak saya tukar tu tuan, nampak tuan. Bukan nak kata diri dia soleh kan, anak dia soleh bukan. Tapi tuan, dia sebab ilmu tadi ni, mak orang tengah sakit kan, dia tak fikir sangat dah kadang tu. Asyik keluar sakit. Tapi saya sebagai anak bertanggungjawab atas mak saya kata, mama sebutlah Allah. Tukarlah Cina, India pun sakit. Mama nanti dia sakit. Sebut Allah. Mak saya automatik tuan tukar sakit tadi kepada Allah. Sampailah dekat traffic ni. Depan ni dekat MCIS hilang kan. Yang hilang saya kata traffic light nak ada ke custom kan. Nak saya tumpang tuan atas saya ni. Tumpang. Lagi-lagi kita bawa kereta ni. Tumpang. Tapi saya puas hati tuan kerana dia sebab dia menyebutkan Allah. Allah. Cakap Allah. Sampai di hospital. Masuk hospital sekejap, jadi doktor kata ya, dah tak ada. Tapi saya rasa lega, saya puas hati. Sebab mak saya pengakhiran dia dengan kalimah Allah. Cukuplah tuan, kalimah Allah itu pun dah menjadi saksi dia pergi dalam keadaan yang baik kan, pergi dalam keadaan yang baik. Jangan tuan, kita nak memberatkan dengan syahadah yang panjang-panjang. Ulama dah susun. Andai kata dia mampu, sebutlah la ilaha illallah. Anak-anak kena bantu kerana saat mana nak mati, syaitan kiri dan kanan menyebut agama tuan. Agama Yahudi, Nasrani. Jadi dia fikir orang nak mati ni, dia fikir mana satu ni dalam tengah sakit dan bagaimana. Tapi tuan, kita boleh balas dengan adanya ahli waris yang datang menyebutkan Allah. Maka orang yang nak mati tadi direzekikan, dia dengar, oh inilah kalimat yang biasa aku sebut ketika aku sihat dulu. Dan kalau ada rezeki kematian yang baik, maka kita akan ubah dengan kalimat Allah. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Rasulullah beritahu kan, siapa yang akhir umurnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu penting kan, kita nak wasiat pada anak-anak kita. Kalau kita sakit nanti, minta anak kita bantu kita dan sebagainya lah. Allah Ta'ala alam, minta maaf atas kekurangan penyampaian pada malam ini. Macam biasa saya beritahu awal tadi, kita bukanlah penceramah yang untuk nak ni kan, ada nama ni. Tapi saya sekadar untuk mengisi masa tempat saja. Saya pun nak beritahu tadi, saya nama saya Muhammad Zatullah Qamaruddin. Kalau di asrama orang panggil Ustaz Zaid ni, ada orang panggil Ustaz Muhammad tu Nabi juga, mana-mana tuan nak panggil panggilan kan. Tapi tuan nak jumpa susah. Saya lagi travel tuan, ada tuan ada kelapangan, jemputlah ziarah di asrama saya tu di Kampung Pantai Batu Tujuh. InsyaAllah sekali itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian yang baik. Tentunya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kepada Tuan Haji Pengurusi atas jemputan gantian pada malam ini. Qul hada wa astaghfirullahal-azim wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.